Dan kuliah saya bersedia. Ini tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anta bil 'ilmi ma'rufun wa nahnu bil jahli mawsufun fa'allimna 'ilman min ladunka nasiru bihi kamilina fil mahya wal mamat. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Dimuliakan pengurusi majlis yang berusaha, Ketua Polis Negeri Kedah, Timbalan Ketua, seterusnya seluruh pegawai-pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita berada dalam kuliah duha dan tuan-tuan baru selesai sembahyang duha. Di dalam doa yang kita dengari bersama, Allahumma inna duha duhauka, ya Allah, sesungguhnya duha itu, waktu duha itu adalah waktu duhamu. Wal bahaa bahauka, kebagusan itu kebagusanmu. Wal jamala jamaluka, kecantikan itu kecantikanmu. Wal quwwata quwwatuka, kekuatan itu kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, kekuasaan itu kekuasaanmu. Wal ismata ismatuka, pemeliharaan itu pemeliharaanmu. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, ya Allah, ya Tuhanku, jika rezekiku masih di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, dan jika di bumi maka keluarkanlah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, dan jika sukar maka permudahkanlah. Wa in kana haraman fa tahhirhu, dan jika haram maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, dan jika jauh maka perdekatkanlah. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika, dengan berkat waktu duhamu, kebagusanmu, kecantikanmu, kekuatanmu dan kekuasaanmu. Atini ma ataita ibadakas salihin, berikanlah kepadaku segala kebaikan yang engkau telah berikan kepada hamba-hambamu yang baik-baik, yang soleh. Jadi doa ini panjang. Saya pun tak apa yang tengok buku. Yang penting dia doa yang baik, yang hujungnya kita minta semua kebaikan mai kat kita. Ujung dia, atini, berikan kat saya, ma, segala sesuatu, ataita, segala sesuatu yang baik yang engkau berikan, ibadakas salihin, kepada hamba-hambamu yang saleh. Kalau doa ni panjang, kita nak baca payah, cari hak pendek yang lebih kurang ni juga, iaitu doa ketika masuk dalam saf, ketika semayang. Kita nak semayang, kita duduk dalam saf, kita baca doa dalam saf. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin, ya Allah, berikan kepadaku pemberian terbaik yang kau berikan kepada hambamu yang baik-baik. Baik. Tajuk perbincangan kita tentang hikmah di sebalik musibah yang kita ketahui bersama.
Dalam istilah agama yang kadang-kadang kita tersalah, ada satu istilah nama dia nikmat. Lawan bagi nikmat itu musibah. Jadi musibah ni makna dia benda orang tak suka, nikmat ni benda orang suka. Satu masa seorang sahabat nak pakai kasut, tengok-tengok kasut dia putus. Maka dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita akan kembali. Doa ni kita amal ketika dengar orang mati. Orang mati mahbang kita, si fulan mati, inna lillah. Sedangkan doa ini boleh dibaca pada segala musibah. Karan terpadam, inna lillah. Cek kat doktor, doktor kata kamu sakit, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kereta berlaga, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kasut putih, kasut harga RM2.5 putih, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasal ni satu benda kita tak suka, kita kena tukang kasut baru. Maka diajar dalam agama, setiap benda kita tak suka nama dia musibah, dan bila bertemu dengan musibah kita boleh dapat pahala dengan membaca doa tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan, kullu ma asa'aka fa huwa musibah. Setiap benda kamu tak suka nama dia musibah. Bila kamu bertemu dengan musibah, kamu diajar oleh agama dengan beberapa peradaban. Satu lagi istilah nama dia bala. Bala ni sebenarnya bukan musibah. Bala ni ada dua jenis. Benda baik pun bala, benda jahat pun bala. Kerana bala makna dia ujian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata seseorang manusia idza mabtalahu, apabila Allah uji dia, fa akramahu, Allah berikan kemuliaan. Jadi bala yang pertama bentuk kesenangan, bentuk nikmat, bentuk kehebatan. Di segi zahir kita tak panggil bala, bahasa Melayu tak panggil bala, tapi bahasa Arab dia kata tu bala juga. Lawan bagi dia benda buruk juga nama bala. Idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah, bila Allah sempitkan rezeki dia, bala juga. Bahkan satu ayat kalau tak silap dalam suratul Anbiya, Allah berfirman tentang wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami bala kamu semua, bil khair, dengan kebaikan, wasyar, dan dengan keburukan, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu semua akan dikembalikan. Ayat ni jelas-jelas menunjukkan benda khair, benda baik pun nama dia bala, benda buruk pun nama bala. Apa makna bala? Ujian. Sehingga timbul istilah ad-dunya darul bala. Dunia ni tempat kita menghadapi ujian. Wal akhiratu darul wafa, akhirat tempat menerima balasan. Jadi semenjak kita dilahirkan sampai kita mati, kita duduk dalam bala sebenarnya, duduk dalam ujian. Sama ada benda tu kita suka atau tak suka. Sakit pun ujian Allah, sihat pun ujian Allah. Kaya pun ujian, susah pun ujian. Segak pun ujian, huduh pun ujian. Semua kita duduk dalam bala, dalam ujian 24 jam setiap saat. Kalau kita isi benda baik yang kita dapat itu dengan syukur, kita lulus dalam bala itu. Kita isi benda buruk yang kita dapat dengan sabar, kita lulus dalam ujian itu. Jadi orang yang duduk dalam keburukan diajak bersabar, orang duduk dalam kenikmatan diajak bersyukur, orang yang duduk dalam taat diajak melihat ketaatan itu anugerah Allah. Orang duduk dalam maksiat, dosa maksiat, diajak bahwasanya maksiat itu dituntut segera beristighfar dan bertaubat. Maka 4 golongan ini duduk dalam pahala. Bila kita ditimpa musibah, kita sabar, dapat pahala. Bila kita dapat nikmat, kita syukur, dapat pahala. Bila kita duduk dalam taat, kita berasa taat ini hak aku, lingkup. Taat ini, kehebatan saya ini anugerah Allah, kerana saya baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk saya mengelak daripada
maksiat, tidak ada kekuatan untuk saya buat taat melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Maka saya boleh buat taat, boleh jauh pada maksiat ni, Allah tolong saya. Maka saya melihat kelebihan yang saya dapat ini, duduk dalam dapat pahala, buat taat, boleh sembahyang 5 waktu, boleh puasa bulan Ramadan, boleh tinggal benda haram. Ini anugerah Allah yang perlu saya syukur, duduk dalam pahala. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang suci, tapi Allah sucikan siapa yang dia kehendak. Sucinya kita kerana kehendak Allah yang bagi kat kita. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja benda baik yang kamu dapat datang daripada Allah, limpah kurnia Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja benda buruk yang menimpa kamu, punca daripada diri kamu sendiri. Nabi Sulaiman yang dapat mukjizat, di antara anugerah luar biasa, dia boleh terbang ke mana kemari dalam perjalanan 1 bulan ditempuh sepagi dengan arahan angin. Di antara kelebihan Nabi Sulaiman dapat boleh memindahkan tempat duduk Puteri Balqis daripada Yaman ke Palestin dalam masa tak sampai sekelip mata. Dicatat dalam Quran, qabla an yartadda ilayka tarfuk. Perjalanan Yaman ke Palestin naik kapal terbang berjam-jam, sejam 2 jam. Tapi tak sampai sekelip mata Allah bagi mukjizat, Allah bagi karamah kepada wali Allah Asif ibn Barkhiyah, pindah tempat duduk dalam masa tak sampai sekelip mata. Nabi Sulaiman tak kata, ni aku punya pasal, ni hebatnya aku, ni pasal ilmu aku. Tak, Nabi Sulaiman kata, zalikuma hadza min fadli rabbi. Ini sebahagian daripada limpah kurnia Tuhan aku kepada aku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk dia bala aku, dia uji aku sama ada aku nak jadi orang yang bersyukur ataupun kufur. Allah bagi kehebatan ke aku ni, nak bala aku, nak uji aku. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam boleh tafsir mimpi. Ilmu yang akan datang dia tahu. Orang mimpi main cerita kadang, dia boleh habaq mimpi kamu maksud dia sekian. Kita reti terang mana pun benda telah lalu, benda akan datang kita tak tahu. Nabi Yusuf diajak oleh Allah ilmu tafsir mimpi. Nabi Yusuf kata, zalikuma mimma 'allamani rabbi, dalam surah Yusuf. Allah ajak kat aku ilmu ni, bukan hak aku. Bila kita berasa hak kita, kehebatan yang kita miliki lingkup. Bila kita rasa ni hak Allah yang bagi kat aku, maka aku kena syukur dengan guna pemberian itu dalam kebaikan. Mana ayat ni ajak? Banyak. Antaranya dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kata, Nabi Ibrahim kata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, dia yang sembuhkan saya. Sakit punca kat saya, menyembuh benda baik, dia bagi saya sembuh. Bahkan dalam surah Al-Fatihah mengajar sedemikian. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Nikmat kau bagi, tapi sesat dengan benci bukan engkau tak ada. Yang ada ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang disesat atas mereka itu. Siapa menyesatkan tak disebut. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Engkau tidak ada pada sesat dan murka, marah, tapi engkau ada pada nikmat. Nikmat benar baik engkau bagi wahai Allah. Sesat benar tak baik, dia punya pasal. Benci benar tak baik, dia punya pasal. Kenapa dia dibenci? Dia ada ilmu, dia tidak beramal. Kenapa dia sesat? Dia beramal, tidak ada ilmu. Kenapa dia dapat nikmat? Dia dapat dua-dua. Orang yang dapat nikmat, orang yang berilmu dan beramal. Orang yang dibenci, orang yang berilmu tidak beramal. Kepala ada Yahudi. Yahudi ada ilmu tentang Rasulullah. Bila Rasulullah diutus, dia penentang Rasulullah, dia tak ikut Rasulullah. Ilmu dia tak bermanfaat, dia orang yang dibenci. Hak nombor tiga, gen Nasrani kepala dia, beramal tanpa ilmu. Maka kita tak mau ada ilmu tentang semayang tapi tak semayang, ada ilmu tentang haram benda buruk tapi tak tinggalkan, dan ada yang beramal tanpa ilmu. Karena dua-dua tu tak terpakai, dan kita minta kita jauh daripada dua golongan itu setiap kali baca Fatihah. Maka nikmat benar baik engkau yang bagi wahai Allah. Siratal ladzina an'amta, engkau yang berikan. Jadi diajak kepada kita 24 jam duduk dalam 4 perkara ni. Nikmat
musibah nikmat, musibah taat maksiat. Bila duduk dalam maksiat, kita cepat-cepat sedar, beristighfar dan bertaubat. Maka empat keadaan ini duduk dalam pahala. Duduk dalam musibah dapat pahala, duduk dalam syukur dapat pahala, duduk dalam nikmat dapat pahala, duduk dalam taat dapat pahala, duduk dalam maksiat dapat pahala. Bila kita tahu tuntutan Allah setelah kita berada dalam suasana itu. Dan orang yang dekat dengan Allah bila duduk dalam musibah, dia tak jadi gelisah macam orang biasa. Kerana Allah sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang dekat dengan Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surah Yunus. Orang yang beriman dan bertakwa, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dunia akhirat. Berita gembira dunia akhirat, orang baik-baik suka kat depa kerana depa baik. Berita gembira di dunia, dia dapat mimpi yang baik yang tak dapat tidak dianugerahkan kepada orang biasa. Satu kisah dalam kitab dalam Al-Qaulul Badi', satu kumpulan manusia naik kapal besar tengah laut. Sampai tengah jalan, ombak datang besar seperti gunung, menyebabkan penghuni kapal bimbang, pekak riau. Pasal biasanya ombak sebegini tidak jarang kapal boleh selamat, melainkan dia akan terbalik, akan karam, dan penghuni kapal akan mati syahid semua. Maka pekak bimbang pasal nak mati dah. Duduk tengah laut, ombak macam gunung, kita tak senang hati. Saya pernah naik kapal pergi umrah daripada Mesir pergi ke Mekah. Balik ombak kuat, kapal turun naik. Duk kerja pergi cari tuang sampah dekat luar muntah dengan Tok Arab. Pasal penin. Mabuk laut kena rupanya teruk Datuk nak abang. Saya pernah kena 2 hari 2 malam duduk dalam laut. Jadi cerita perkumpulan tu naik kapal pergi tengah laut, mereka berjumpa dengan ombak seperti gunung. Maka dia hampir 90% dah yakin kita akan mati. Ada yang menangis, ada yang riau, ada yang baca doa dan sebagainya. Seorang hamba Allah nama Syekh Musa tidur buat arti. Yang puak lain pakai duduk bimbang dah, kapal duduk goyang. Depa tengok dia tidur buat arti, depa pergi habang dah. Hang ni kami duduk riau teruk-teruk. Saya suasana dah teruk dan kita akan mati bila-bila masa. Hang relax. Dia buat arti juga. Lah kali dia tertidur. Duk sat dia makit abang. Dia kata, aku tidur tak sat? Hampa duk riau aku tidur. Dalam tidur aku didatangi oleh Rasulullah SAW. Dalam orang duk teruk tu dia boleh tidur dan dia mimpi jumpa Rasulullah. Sebab dia orang dekat dengan Allah. Orang tengah takut, tengah sedih, dia tak takut, tak sedih. Rasulullah habang kat aku, suruh habang kat hampa. Suruh baca selawat ni. Maka dia pun ajak selawat tu kepada penduduk kapal. Jom kita pakai baca ramai-ramai selama 1000 kali. Mereka pun dengar kata dia mimpi jumpa Rasulullah, mereka baca 1000 kali. Tak dan sampai 1000 kali. Hanya ketika sampai jumlah 300 kali saja, ribut yang begitu kuat terus jadi reda dan kapal tadi jalan macam biasa, air laut jadi tenang. Mereka pergi tempat yang mereka tuju dengan selamat. Tapi mereka perhabis jadi 1000 kali juga. Kerana Tok Guru tu abang kita pakai perhabis walaupun dah 300 dah selesai dah. Daripada kisah ini ulama sebut selawat ni kalau bagus kita nak baca banyak sebanyak mungkin, sekurang-kurang dia anggap banyak 300 kali. Maksudnya kalau mai hari Jumaat, malam Jumaat, Tok Guru kata banyakkan selawat di malam dan siang hari Jumaat. Kita nak baca bagi banyak 300, 500 tu banyak. Kita pakai baca halang semayang, hal doang semayang terlupa. Semayang tu lebih wajib, tidak tak sah semayang. Dan selawat itu semua kita hafal. Tu imam semua baca, cuma tak tahu cerita. Apa dia selawatnya? Selawat yang dibaca sebelum baca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Tu selawat yang dapat dalam mimpi. Mimpi seorang wali Allah ketika menghadapi suasana yang genting hampir nak mati, maka selawat tu tersebar sampai kita di al-ustaz pun semayang tu imam baca selawat tu. Nama dia selawat munjiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah sampaikan salawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad, salatan tunjina biha, akan satu salawat yang engkau selamatkan akan kami dengan sebab salawat ini, min jami'il afat, daripada seluruh kebinasaan. Seluruh benda yang nak membinasakan kami tolong jauh dengan berkat salawat ini. Benda tak elok kita tak mau, minta Allah jauh pada kita. Kemalangan, kebakaran, lumpuh, penyakit yang memudaratkan, kecurian, semua benda tak elok dipatuk ulang, dimakan harimau. Kita tak mau semua benda tak elok dengan permulaan salawat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan engkau tunaikan bagi kami dengan berkat salawat ini akan seluruh hajat kami. Kerana hajat kita tak sama, ada yang sama, ada tak sama. Kalau tu imam baca doa bahasa Melayu, makmum faham. Tu imam cakap, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rezeki yang murah, amin, satu masjid. Pasal semua pakai faham, semua nak tahu rezeki banyak. Tapi kalau tu imam doa, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan hujan yang lebat pagi pada hari ini, ada seorang doa mungkin belah balik, tak setuju dengan tu imam. Kita sekat tanya awak balik, tu imam baca doa tak habis, dia minta hujan, aku jual yang tepung aiskrim, aku tak mau hujan. Doa dia tak apa, dia buat benar, minta hujan. Aku motong getah, mau hujan turun, pakai tak boleh motong. Dia doa supaya hujan turun, yang tebu aku pakai tak laku. Kalau turun, kalau makbul doa dia, makmum marah kata imam pasal doa bercanggah dengan kehendak makmum. Jadi ada hajat yang sama, ada hajat yang berbeza. Maka kita baca, tu imam baca secara ringkas seluruh hajat, maka tak berkeli makmum dengan tu imam. Kerana seluruh hajat tu ada hajat secara keseluruhan yang sama, ada hajat individu yang masing-masing. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan engkau sucikan dengan sebab salawat ini akan seluruh dosa keburukan yang ada pada kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat, dan engkau angkat akan kami dengan berkat salawat ini setinggi-tinggi darjat. Angkat darjat kami paling tinggi dunia akhirat. Wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna, dan engkau sampaikan akan kami biha dengan berkat selawat ini aqsal hajat, akan segala hajat yang paling jauh. Aqsa mana paling jauh? Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa masjid yang paling jauh pada zaman tu. Perkataan Aqsa mana yang paling jauh? Hajat dekat, hajat paling jauh bagi dapat, dekat lagi dapat. Maka seluruh hajat kami yang dekat dan yang jauh, tolong bagi kami dapat apa yang kami nak. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, segala tujuan yang paling jauh, min jami'il khairat, daripada segala kebaikan, fil hayati wa ba'dal mamat, ketika kami masih hidup dan lepas pada kami mati. Masa kami hidup ada hajat duniawi yang kami nak bagi dapat semua. Lepas kami mati ada hajat ukhrawi yang kami nak bagi dapat semua. Semua hajat kami yang baik bagi makbul belaka. Itu maksud selawat itu. Walaupun ringkas tapi maknanya bagus. Maka tersebar seluruh dunia. Tu imam kampung, tu imam masjid, tu imam surau pakai hafal selawat itu. Kalau orang tanya apa selawat yang paling baik? Selawat paling baik selawat yang baca dalam tahiyat akhir. Selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai habis, fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi yang tu dapat daripada hadis dan paling terkenal dan dibuat dalam semayang. Yang ni biasa orang macam lepas semayang. Ni selawat dapat dalam mimpi seorang hamba Allah, nama dia Syekh Musa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih.
Maka kita semua bila kita dilahirkan sampai mati, kita kena sedang aku sihat pun aku diuji Allah, nak syukur tak dengan sihat ini aku buat baik tinggal jahat. Aku sakit pun aku diuji Allah, nak sabar ataupun tidak. Ada orang masa susah berjaya, masa senang gagal. Sa'labah ni ada orang cerita hadis, cerita muhung, cerita palsu, tak betul. Ada orang kata betul. Mengikut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Isabah, Sa'labah ni adalah salah seorang yang munafik. Ada dua orang nama semacam. Hak seorang sahabat mati dalam peperangan, mati syahid. Hak seorang lagi munafik nama dia Sa'labah. Sa'labah masa susah dia minta senang, bila senang dia gagal. Sa'labah masa dia susah dia rajin pergi masjid, bagi salam balik rumah. Orang tanya, awak cepat nak balik rumah? Pakaian ada selai ya. Saya balik bagi bini saya pakai pula, dia nak semayang. Sehingga dia digelar merpati masjid. Apa makna merpati masjid? Burung merpati rajin duduk di masjid. Kita pergi Masjidil Haram, burung merpati banyak. Oleh kerana kerap nampak muka dia di masjid, 5 waktu ada, maka digelar merpati masjid. Macam burung merpati rajin duduk dalam masjid. Dia rasa susah, dia pergi kat Rasulullah, ya Rasulullah doa bagi saya kaya. Rasulullah kata tak boleh, yang tak sesuai balik. Duk lama main minta agak 2-3 kali duk minta ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah doa sepatah bagi dia kaya. Dia dapat kambing yang bunting. Kambing tu beranak, lepas tu beranak pula. Kuih banyak pula kambing di kawasan kota Madinah. Akhirnya orang Madinah pun bunyi suara awal lah, kau ni pula kambing kot dalam pekan. Habis berak di kambing penuh kat rumah kami. Bila dia dengar orang tegur untuk kambing dia terlajak banyak, dia bawa kambing dia pergi duduk luar Madinah, pinggir kota Madinah. Semakin banyak, unta lah apa semakin banyak. Akhirnya semayang 5 waktu berjemaah di Masjid Nabawi, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1 lah kali semayang seorang dengan kambing dia. Tak apa lagi pasal semayang Jumaat tak wajib, tapi dah kurang dah. Masjid dia tinggal dah, sebab kalut dengan projek dia, kalut dengan perniagaan dia, kalut dengan ternakan dia. Kemuncak keburukan dia apabila Nabi SAW, Allah Ta'ala buat turun ayat tentang zakat, maka Rasulullah hantar utusan suruh dia minta zakat, dia tak mau bagi. Cerita ada dalam surah At-Taubah. Dalam tafsir ada 1-2 tafsir sebut, tafsir Qurtubi dan sebagainya. Pergi bagi minta ke orang lain dulu dia dah. Pergi minta ke orang lain dulu, aku tak mau bagi yang saya lepas ke orang lain, mai aku pula. Pergi minta orang lain mai pun dia tangguh, dia sayang nak bagi. Maka turun ayat dalam surah Taubah cerita tentang masa susah dia doa senang, bila senang dia lupa, dia bercanggah dengan niat dia janji dia nak buat apa dia janji. Maka ketika tu zakat dia sudah tidak diterima kerana dia telah dicop dalam Quran sebagai orang tak betul, orang munafik, berlakon saja baik, sebenarnya dia tak baik. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak terima dah zakat dia, zaman Sayyidina Umar pun dia tak terima dah. Maka Sa'labah ketika susah dia berjaya kerana dia rajin buat ibadat, masa senang dia tinggal ibadat yang wajib tak berkeluar zakat. Sebab itu kita tengok ada menatang dalam masyarakat kita, masa susah hidup sihat, masa senang mampu. Apa dia? Semut masa dia cari gula atas lantai dalam pinggan, dia hidup sihat. Tapi masa dia terjun dalam balang gula tindih dia mampu dalam balang gula, mati dalam nikmat. Masa gula sikit dia sudah sihat elok, lepas ketui dia kutip. Roti Pak Sagi kita pun dihurung penuh ada gula. Masa gula duduk atas lantai dalam pinggan, dia pi tak kek masuk gula, tak masuk semut. Tapi masa balang gula kita terbuka, dia terjun masuk dalam balang gula tu, dia syok makan gula tu tindih dia mampu dalam balang gula. Mati dalam nikmat, duduk dalam susah, umur panjang, duduk dalam nikmat, mampu dalam semut, dalam gula. Manusia pun begitu. Manusia kadang-kadang masa dia tak ada jawatan, dia doa kepada Allah, dapat jawatan dia lupa pada Allah. Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ajarkan kita, bila kita dapat jawatan, kita minta dengan jawatan itu kita berpegang dengan Islam. Dengan jawatan itu kita boleh duduk dengan orang-orang baik.
Apa Nabi Yusuf doa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, ya Tuhan aku, sesungguhnya Engkau telah berikan kepada aku kerajaan dan Engkau ajak kepada aku takwil mimpi. Nabi Yusuf sebut, aku dapat dua wahai Allah. Satu jawatan, yang kedua aku dapat ilmu yang tak ada kau alim. Aku boleh tahu benda-benda ghaib, boleh tafsir mimpi. Tak cukup dapat ilmu yang hebat, tak cukup dapat jawatan yang hebat. Aku nak lagi dua. Sambungan ayat menyatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku sebagai orang yang berpegang dengan Islam, orang yang patuh kepada Allah, dan sertakan aku dengan orang-orang saleh, orang-orang baik. Lepas mati buh dalam syurga tempat orang baik. Orang yang nak berpegang dengan Islam sampai mati di dunia, dia kena mencari Islam. Orang nak duduk dengan orang saleh dalam syurga, di dunia dia kena menghadirkan diri dalam majalis salihin, majlis orang-orang yang baik, yang boleh kita jumpa dalam masjid, yang boleh kita jumpa dalam surau, yang boleh kita jumpa dalam tempat mengajar, yang boleh kita jumpa dalam tempat ceramah, yang boleh kita jumpa dengan kita pergi ziarah alim ulama, mendapatkan nasihat mereka, mendapatkan doa mereka, mendapatkan keberkatan bertemu dengan mereka. Maka Nabi Yusuf saja tak cukup siapa-siapa pun dapat jawatan, tak cukup siapa-siapa pun dapat ilmu tentang keduniaan dan kepakaran dalam bidang yang dia ceburi. Dia mesti cari jalan supaya dia berpegang dengan ajaran yang menunjukkan dia patuh pada Allah sampai mati, dan dia bersama dengan orang yang baik setelah dia dimatikan, iaitu duduk dalam syurga. Nak duduk dalam syurga di akhirat, kena rajin duduk dalam syurga di dunia. Apa dia di syurga di dunia? 3. Dalam hadis sebut demikian. Hadis kata, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila kamu lalu ke tepi taman syurga, nikmatilah nikmat yang ada dalam taman syurga itu. Sahabat bertanya, apa itu taman syurga wahai Rasulullah? Riwayat pertama menyatakan majlis ilmu, riwayat kedua menyatakan majlis zikir, riwayat yang ketiga menyatakan masjid. Maksudnya kita nak duduk taman syurga di akhirat, kena rajin duduk taman syurga di dunia, kena hadir diri dalam majlis zikir. Sama ada zikir itu secara berkumpulan, lepas malam Jumaat ada zikir, kadang-kadang zikir malam Jumaat baca Yasin, kadang-kadang orang buat majlis tahlil, ataupun zikir sendirian duduk atas kereta, naik kereta nak pergi Sungai Petani, atas lebuh raya, boleh sebut nama Allah sepatah dua, boleh zikir atas kereta kita. Kena duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis dalam taman syurga. Yang kedua majlis ilmu, yang ketiga masjid. Siapa masuk masjid, dia masuk dalam taman syurga. Lagi banyak taman kita nak di akhirat, lagi banyak masjid, lagi banyak kali kena hadir ke dalam masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajar pada kita, wa nabluukum, kami uji kamu semua bil khair, dengan benda baik. Kita lihat kisah Nabi Musa. Nabi Musa dalam keadaan terlalu lemah, tetapi dia tidak rasa takut, bahkan dia selamat kerana dia bersama Allah. Sementara Fir'aun, dia dalam keadaan terlalu kuat, tapi oleh kerana dia bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ditenggelamkan dalam laut, mati dalam laut, walaupun dia dalam kemuncak kehebatan dia. Yang Allah Taala sebut dalam Quran, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kami siksa Fir'aun dunia akhirat. Di dunia dia mati hina dalam laut. Sebelum dia mati dalam laut, dia ego dengan ayak. Dia ego dengan ayak, dia mati dalam ayak. Quran kata, ulama kata. Apa dia ego dengan ayak? Dia habaq kat rakyat Mesir, beta lah yang bawa pembangunan kepada kamu semua. Aku ni pemimpin hampa, hampa dapat pembangunan dalam negara ni, aku bagi. Pembangunan kebendaan, ego menyebabkan Fir'aun ego. Fir'aun kata kepada rakyat Mesir, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah kerajaan Mesir ini milik aku, dan sungai-sungai yang mengalir dalam negara Mesir? Kerana negara Mesir padang pasir, perlu kepada air sungai Nil. Fir'aun yang tadbir, tak ada air sungai Nil, mati orang, tanaman mati, binatang pun mati, manusia pun mati kerana tak ada air. Maka air sungai Nil ini merupakan sumber ekonomi, sumber kehidupan orang Mesir. Fir'aun kata, hampa hidup aku punya pasal, aku bagi projek yang gambar, aku yang bina sungai-sungai ini. Alaysa li mulku Misra, bukankah kerajaan Mesir milik aku? Wa hadhil anharu tajri min tahti, sungai-sungai ini mengalir di bawah pemerintahan aku. Afala tubsirun, apakah hampa tak nampak? Belagak Fir'aun.
Duk tak lama dia mati dalam laut. Ulama kata Firaun berlagak dengan sungai, mampus dalam laut. Kerana egonya Firaun merosakkan dia. Ego Allah tak suka, ujub Allah tak suka. Ketika peperangan Badar, tentera Badar sikit, tapi mereka amat berhajat kepada Allah dengan doa dan usaha, Allah bagi kemenangan dengan pertolongan malaikat. Ketika mana orang cerca Nabi SAW dengan syair dan qasidah mereka, Rasulullah sebut kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, uhjuhum ruhul qudus ma'ak. Kamu jawab balik syair mereka, malaikat bersama kamu. Malaikat bagi ilham kan kamu, tolong kamu balas balik kejahatan mereka. Orang yang bersama ajaran Allah, Allah bagi pertolongan. Peperangan Badar, tentera malaikat turun. Sayyidina Hasan bin Thabit nak bela Allah dan Rasul, malaikat bagi ilham, tolong bela, mengeluarkan syair-syair mencerca balik mereka. Pertolongan Allah. Tapi ketika peperangan Hunain, sahabat merasa kagum, dah ramai dah. Berlaku selepas pembukaan kota Mekah, banyak orang musyrikin Mekah masuk Islam, bercantum tentera di kalangan Madinah dengan Mekah, maka tentera Islam begitu ramai pada masa itu. Sahabat sebahagian merasa kagum, sehingga kan Allah sebut dalam Quran, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Pada hari peperangan Hunain kamu merasa ujub, kagum dengan tentera kamu yang ramai. Keramai kamu tidak memberi apa-apa arti. Awal perang dia kalah. Kerana merasa rasa ujub, ramai, syok kita ramai. Dah ujub Allah tak suka. Kagum kepada kelebihan diri sendiri Allah tak suka. Lingkupnya yang kaya di zaman Nabi Musa, Qarun, kerana dia ujub, kerana dia belagak dengan kekayaan dia, takabur dengan kekayaan dia. Lingkupnya iblis kerana takabur, kerana ujub, kerana hasad. Di antara tiga sifat mula yang menyebabkan lingkupnya musuh Allah iblis, kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, awal-awal maksiat dilakukan kepada Allah kerana takabur, aba wastakbara, kerana ujub, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis kata aku lebih baik daripada Nabi Adam, Allah Taala ciptakan dia daripada tanah, api, Nabi Adam daripada tanah, dan kerana dengki kat Nabi Adam. Nabi Adam dapat ilmu yang tak ada kepada iblis. Allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajak Nabi Adam pelbagai nama. Akhirnya dengan tiga sifat itu lingkupnya iblis. Kerana Allah tak bagi ambil sifat itu. Manusia pun kata dalam kitab Ihya Ulumuddin 7-8 sebab manusia jadi belagak, boleh takabur, boleh ujub. Maka kita jangan sentuh sifat itu kerana tu Allah tak bagi. Orang yang kaya belagak ke orang susah, Allah tak suka. Orang yang segak belagak ke orang huduh, Allah tak suka. Orang yang kuat belagak ke orang lemah, Allah tak suka. Orang yang pangkat besar belagak kepada orang yang tak ada pangkat, Allah tak suka. Boleh kita bersifat tegas kepada orang bawahan kita, tapi jangan sampai kita bersifat sombong, tinggi diri, kerana tu sifat Allah yang Allah marah kat siapa nak ambil. Allah tak bagi siapa-siapa ambil sifat itu. Siapa ambil sifat itu, aku lawan dia. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, al-kibriya uridai wal-'azamatu izari faman naza'ani minhuma khasamtu wala ubali. Siapa ambil sifat itu, aku melawan dengan dia, aku musuhi dia, aku tak peduli. Dan disebut dalam hadis, tidak boleh masuk syurga orang yang ada sekecil-kecil sifat takabur pada dirinya. Maka ketika kita menghadapi musibah, ulama salaf menyatakan apabila menimpa salah seorang di zaman dulu sesuatu musibah, maka dia rojok kepada diri dia, dia semak diri dia, muhasabah dia. Mungkin aku buat dosa banyak, mungkin aku ada taksir, kecuaian terhadap kewajipan kepada Allah, mungkin aku telah menzalimi mana-mana hamba Allah, mungkin aku telah mencuaikan mana-mana kewajipan yang Allah wajib pada aku, mungkin aku buat dosa yang Allah Ta'ala tak bagi buat, menyebabkan Allah bagi amaran kepada aku sekarang dengan musibah yang menimpa aku. Dia cek diri dia, kok dia tak betul dengan Allah, lalu dia perbetul. Kerana Allah tunjuk kekuasaan dia, kerana Allah habaqkan kita siang malam, Rabbil Alamin, aku ni pentadbir seluruh alam. Kamu boleh tadbir diri kamu sesuka hati kamu, tapi aku pentadbiran aku mengatasi kamu. Bila aku hantar satu benda, kamu tak boleh nak elak. Ada benda kita boleh pilih, kita nak makan hari nasi lemak ke roti canai, kita boleh pilih. Tapi ada benda kita tak boleh pilih. Kita kata malam kemarin aku tidur pukul 10 malam, matahari terbit pukul 7 pagi. Tak apa pasal tidur awal.
Malam ni aku nak tidur pukul 4 pagi. Wahai matahari, hang terbit pukul 10 pagi. Jangan terbit pukul 7. Pasal apa? Aku tidak tidur sayup, aku nak makan sayup. Yang tu hak mutlak Allah Ta'ala. Kita tidur pukul 10 malam pun matahari terbit pukul 7. Kita tidur pukul 4 pagi pun matahari terbit pukul 7, tenggelam pukul 7. Pasal apa? Terbit dan tenggelam matahari hak mutlak Allah. Siapa boleh kacau? Ada benda kita boleh usaha. Ada benda kita boleh doa. Sakit doa bagi sihat, usaha makan ubat pantang. Tu diberi pilihan. Nak semayang tak semayang diberi pilihan. Hang semayang dapat pahala, hang tak semayang dapat dosa. Sekarang hang duduk dalam pilihan nak semayang tak semayang. Ada benda kita boleh pilih, ada benda hak Allah Ta'ala kita tak boleh pilih. Dulu orang nak main bola panggil tok rumah hujan. Jampi supaya hujan tak main. Tak tahu hujan tak main, dia kata bagus tok rumah ni menjadi jampi dah, boleh hantar awan bintang lain. Perlawanan kedua panggil tok rumah yang sama, doa-doa lencun dengan tok rumah sekali. Hujan nak turun juga, Allah Ta'ala tak makbul dah hari tu. Tanya tok rumah, awak luncun hujan lebat? Dia kata tak payah, jampi tak jadi. Dia tekat doa, kalau Allah makbul jadi, Allah tak makbul tak jadi. Ada yang kita boleh usaha doa, tolong jangan hantar hujan. Ada orang doa minta hujan tak main juga. Maka ada ketika doa kita menunjukkan bahawasanya kehambaan kita kepada Allah. Allah nak bagi tak bagi itu kerja dia. Maka demikian juga musibah yang datang. Datangnya musibah, kerja kita berdoa supaya musibah ni selesai cepat. Jangan jauhkan kita daripada musibah ni. Walaupun kena kat orang lain, jangan kena kat kita. Apa dia doa dia? Dalam semayang ketika duduk antara dua sujud kita baca wa'afini wa'fu anni. Wa'afini, berikan sihat wal afiat kepada saya. Berikan kesejahteraan kepada saya. Kita minta sihat dalam semayang. Kita minta lagi ketika doa qunut, Allahumma wa'afini fi man afait. Sihatkan saya bersama dengan orang yang kau sihatkan. Kita minta lagi di antara bang dengan qamat. Dalam hadis Imam Tirmizi dan lainnya, doa tidak akan ditolak antara azan dengan qamat. Sahabat bertanya, nak minta apa wahai Rasulullah? Mintalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau kesihat wal afiat, kesejahteraan di dunia akhirat. Atau riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmizi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau kemaafan, kesejahteraan pada agama, dunia dan akhirat. Minta sihat wal afiat di dalam sembahyang, di luar sembahyang. Antara waktu dia lepas antara azan dengan qamat. Lepas tu nak baca apa lagi? Siapa baca 3 kali pagi, 3 kali petang tidak akan ditimpa mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak akan memudarat beserta namanya syai'un, oleh segala sesuatu di langit dan di bumi. Hantu dalam tanah, jin tanah ke, makhluk jahat atas langit ke, semua tak boleh mudarat orang yang baca doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa lagi nak baca? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Pagi sekali, petang sekali. Aku berlindung dengan berkat kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada kejahatan segala makhluk yang ia ciptakan. Tu doa-doa yang boleh kita baca ketika kita menghadapi suasana yang kita tak suka. Minta Allah jauh kita daripada malapetaka dan mudarat. Bahkan disebut lagi dalam surah Yusuf, disebut sebagai ahsanal qasas, surah yang terbaik. Kerana surah Yusuf mengajak bahawasanya orang yang dipenjarakan dalam keadaan dia tak salah, tiba-tiba dia dipenjarakan, satu masa akan terbukti kebenaran dia akan dikeluarkan daripada penjara. Nabi Yusuf dikeluarkan, lepas tu jadi menteri. Kerana Nabi Yusuf orang yang betul, yang baik. Orang yang sakit, satu masa dia akan sembuh. Ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub menangis, mata dia jadi tak nampak, sembuh dengan baju Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, bawa balik baju ni, pitak di muka ayah. Dalam surah Yusuf ada 3 jenis baju. Baju yang memisahkan, baju yang menyelamatkan, baju yang menyembuhkan. Baju yang memisahkan, ketika mana abang-abang dia nak lempak dalam telaga, abang dia kata ke ayah dia, bagilah adik kami Yusuf pi main dengan kami, kami jaga dia elok. Pi main apa sampai tengah jalan dia, kita bunuh orang dia, ayah sayang ke dia.
bincang mesyuarat baik. Last sekali seorang tu kata tak sah bunuh, tak sah tikam dia, ambil dia tuk dalam telaga, ambil baju dia buh darah pergi kat ayah. Dia pun semih buh darah binatang pergi kat ayah dia. Ayah, Nabi Yusuf kena makan dengan serigala, Yusuf kena makan dengan serigala. Mana bukti dia? Ni baju darah penuh. Nabi Yusuf tahu kata anak dia pemohong pasal baju tu darah penuh tapi tak cari. Baju setrika terpacak. Kalau serigala makan mesti cari, mana dia boleh buh darah saja. Ni lah baju daripada terlupa nak koyak. Maka Nabi Yusuf, Nabi Yaakob tahu anak-anak aku ni memohong aku dah. Dan inilah baju yang memisahkan aku dengan anak aku. Itu nama dia qamisul jafa, baju yang memisahkan. Baju yang kedua, baju yang menyelamatkan. Bila baju itu menyelamatkan, Nabi Yusuf orang yang handsome. Allah cipta dia akan sebagai orang yang kacak. Walaupun Nabi Yusuf kacak sampai peringkat perempuan potong buah habis, pisau duduk berjalan lagi, terkerat jari sampai luka jari, terpegun tengok Nabi Yusuf, tak sedap jari dia kena potong. Zaman lah ada lagu tu. Zaman lah anak kita tengok kartun, kita panggil makan, dia tak sedap. Anak kita minat Upin dan Ipin, duduk tengok Upin, kita panggil makan tak sedap. Habis-habis gamak lapang terus, terpegun dengan gamak kartun, tak sedap apa. Jadi ketika mana perempuan itu panggil Nabi Yusuf masuk dalam rumah, dalam bilik, kunci pintu, Nabi Yusuf dia menawarkan diri dia kepada Nabi Yusuf. Qalat hai talak. Nabi Yusuf tak mau, lari. Maka dia ligan Nabi Yusuf sampai di pintu, dia pegang belakang baju Nabi Yusuf, dia tarik cari. Bila ke baju itu habis cari, berjumpa dengan suami dia. Dia kata Nabi Yusuf ni jahat nak rogol dia. Nabi Yusuf kata dia yang cari-cari saya, pakat tuduh aku. Maka ketika itu orang tengah kata, nak tahu Nabi Yusuf ni betul ke salah, tengok baju cari belah depan, mesti Nabi Yusuf jahat, perempuan tu baik. Karena dia nak kacau perempuan tu. Kalau baju cari kot belakang, mesti Nabi Yusuf baik, perempuan tu yang jahat, karena dia ligan Nabi Yusuf. Maka cek tengok, cari belah belakang, betul Nabi Yusuf selamat daripada dituduh nak merogol perempuan itu. Nabi Yusuf diselamatkan, tapi nak tutup, dia dimasukkan dalam penjara, sedangkan dia tak salah. Kenapa dia bila masuk penjara? Kerana bertemu dua mudarat, mudarat dunia, mudarat akhirat. Baik aku kenal mudarat dunia daripada kenal mudarat akhirat. Nabi SAW kata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Masuk penjara lebih aku suka daripada berzina dengan perempuan. Berzina mudarat akhirat, masuk penjara mudarat dunia. Tak boleh nak elak, baik ambil dunia, tinggal hak akhirat. Kerana hak akhirat lebih teruk lagi. Timbul keadaan pekah, diambil mudarat ringan, nak menolak mudarat yang berat. Maka baju yang ketiga, baju penyembuh. Ketika dia jadi menteri, abang-abang dia nak balik jumpa ayah dia, dia kata izhabu biqamisi haza, wa balik baju aku ni pergi bagi ke ayah. Maka ayah dia sembuh dengan berkat baju Nabi Yusuf AS. 3 jenis baju dalam kisah Nabi Yusuf. Orang sakit akan sembuh, orang yang hilang akan kembali. Nabi Yusuf hilang bertahun-tahun lah kali kembali jumpa ayah dia. Wal hazin sayafrah, orang yang sedih akan gembira, dan derita akan hilang. Nabi Yusuf derita, dilempak dalam telaga, didengki oleh abang-abang dia, susah lah sekali Allah bagi kejayaan kerana Nabi Yusuf orang yang betul. Quran kata wa kadzalika najzil muhsinin, orang buat baik mesti kami bagi baik-baik. Sebelum di akhirat, di dunia mesti dapat dah, dengan sebab dia baik, dengan sebab dia betul. Maka kita nak proses diri kita jadi orang yang betul ketika kita menghadapi apa juga suasana. Lalu ulama sebut, bila kita mengaji, ada benda manusia nampak dia tu buruk, sebenarnya ia adalah baik. Ada benda manusia nampak dia baik, sebenarnya dia adalah buruk. Mana dalilnya? Dalam Quran sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci satu benda, sedangkan benda kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu cinta satu benda, suka satu benda, sebenarnya benda kamu suka itu lebih buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu. Sebab itu kita diajak mesyuarat, kita diajak istikharah, minta Allah pilih dalam solat istikharah, minta Allah pilih yang terbaik. Kerana kemungkinan kita nampak baik dah, sebenarnya tak baik. Orang lelaki nak pinang perempuan, pak metua, mak metua nak dapat menantu, nampak bagus dah,
mayat mesyuarat tanya orang, panggil anak terona ni lagu mana, pandai anak darah ni lagu mana. Tengok Zuhair saja dia boleh berlakon. Anak terona nak bina anak kita, kita jenis tuk lebay, kita suka dia rajin sembahyang jemaah, dia bawa tasbih besar penumbuk. Masa nak bina anak kita, nikah suruh tak mayang. Boleh berlakon. Perempuan pun boleh berlakon. Masa orang pergi menengok orang makan elok bagus. Lepas menikah sekali makan seperiuk. Oh, makan kuat rupanya dia ni. Masa kahwin tu, masa orang menengok makan semulut pepak 40 kali. Boleh berlakon depan orang, tapi hakikatnya Allah tahu. Maka kita diajak istisyarah wal istikharah. Semayang istisyarah, semayang bersyarat, berbincang, dan semayang istikharah. Minta Allah pilih yang terbaik. Sebab itu kata ulama, ada benda manusia nampak untung sampai dia rugi, ada manusia nampak rugi sampai dia untung. Contoh macam mana? Contoh dalam surah Baqarah, Allah sebut apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba, Allah menyuburkan sedekah. Dari segi Zuhair, sedekah yang hancur, riba yang untung. Kita bagi orang hutang 100, kita minta dia bayar 150, untung RM50, tu nama dia riba. Kita bagi sedekah, duit ada 150, kita sedekah ke orang RM10, tinggal 140, tu nama dia sedekah. Di segi Zahir 100 bagi ke orang 10, tinggal 90. Di segi Zahir 100 bagi hutang minta 120, untung 20. Di segi Zahir kita nampak bagi hutang 100 minta 120, untung, sebenarnya dia untuk rosak, rugi. Di segi Zahir duit RM100 sedekah ke orang 10, tinggal 90, rugi, sebenarnya itu untung. Sedekah mengurangkan duit, membawa keuntungan. Riba menambah duit, membawa kerugian. Siapa abang? Quran abang bercanggah dengan hak kita fikir, bercanggah hak kita nampak. Kita nampak bagi orang hutang 100, hang kena bayar 110, untung RM10. Quran kata tak untung, sebenarnya rugi. Aku akan timpa malapetaka bagi rosak cara sedemikian. Aku tak suka perkara sedemikian. Yamhaqullahu riba. Riba zahirnya untung, sebenarnya rugi. Wa yurbis sadaqat. Sadaqat zahirnya rugi, sebenarnya untung. Sebab dalam surah Sabah Allah sebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu nafkahkan dalam kebaikan, Allah ganti balik. Allah sebaik memberi rezeki. Kita guna duit pergi haji umrah, Allah ganti balik. Kita guna duit untuk belanja kawan di kedai, buat kunuri malam Jumaat, sedekah makanan kepada jiran, Allah ganti balik. Bagi makan kucing, Allah ganti balik, kerana itu nama sedekah. Benda baik yang kita sumbang dalam kebaikan harta kita, nama dia sedekah. Allah janji aku ganti balik ke hang. Yang ni kita susah melainkan kita belajar amal. Dalam Sahih Muslim, seorang lelaki berjalan di tanah lapang, terdengar suara atas langit. Kita nak kata ni cerita murah, Sahih Muslim. Suara atas langit kata, wahai awan, pi jurus ayak di kebun si fulan. Dia dengar nama atas langit, maka dia ikut awan itu. Awan itu berlarak sampai satu tempat, dia jurus ayak di tanah hitam, tanah batu hitam jenis tak subur, tak tumbuh tanah, tak tumbuh tumbuh-tumbuhan. Di Yaman, kalau kita buka dalam Google, dalam YouTube, ada satu tempat nama kawasan hitam. Kawasan hitam tu bala cerita dalam Quran surah Al-Qalam. Allah Taala turun bala tengah malam sampai hitam. Hitam tu ada bala. Satu kisah dalam Quran, dan tempat itu wujud sampai sekarang di negeri Yaman. Daripada Sana'a 3-4 jam. Buka dalam YouTube ada, dalam Google ada. Tanah hitam di Yaman, tempat yang Allah pernah turun bala. Kisah tu dalam surah Al-Qalam. Asal dia subur elok, Allah Ta'ala hantar bala tengah malam, terbakar habis, hitam berkelak, tak tumbuh dah. Sedangkan di situ tempat yang cukup subur, dalam tu Allah Ta'ala turun tengah malam untuk menunjukkan kekuasaan dia kepada orang yang derhaka kepadanya. Tu ada cerita. Jadi turun yang hujan tadi tengah batu hitam, masuk dalam parit. Masuk dalam parit, parit air tu mengalir dalam parit. Dia ikut air tu dalam parit tu pula, tepi parit. Air lalu ke dalam parit, dia ikut. Nak pergi tahu mana air ni? Sampai setempat seorang lelaki duk kai hayang tu masuk dalam kebun dia. Maka dia tanya lelaki itu, wahai fulan, wahai hamba Allah, hang nama apa? Nama saya sekian. Kenapa engkau tanya nama saya? Saya dengar suara gaib bunyi di awan sebut jurus ayak di tempat si fulan. Nama kamu? Apa rahsia kamu dapat? Tempat orang lain tak subur, kamu subur. Rezeki orang lain sikit, kamu banyak. Dia kata kerana rahsianya, kerana 3 perkara.
Setiap kali aku dapat hasil daripada kebunku ini, aku bahagi 3. 1/3 untuk aku guna dengan anak isteri keluarga aku, 1/3 aku jadikan benih untuk tanaman musim berikutnya. Nak beli benih, nak beli racun, nak beli baja untuk pengurusan kebun aku pada musim akan datang. 1/3 lagi aku berikan kepada fakir miskin, aku berikan kepada orang yang meminta, aku berikan kepada ibnu sabil, orang yang merantau. Maka sebab yang ketiga inilah kebun dia tahun lepas jadi sikit, tahun ni lagi banyak, tahun ni jadi banyak, tahun lepas lagi banyak. Kerana dia dapat gaji, dia tak guna 1% untuk diri dan keluarga. Bahkan dia ada peratus dia keluarkan untuk golongan-golongan yang menyebabkan bertambah rezeki dia. Kita dapat gaji 1,000 buh dalam 500 buh dalam bank, 500 beli beras, beli lok ke anak bini kita, bayar yuran anak sekolah. 1 sen kita tak bagi kepada orang, kita kurang mendapat seperti mana rezeki. Hadis tadi kata kena bagi kat orang lain sama. Walaupun kita tak mampu nak buat macam dia bagi 1/3, dia dapat 3,000, 1,000 kat orang, dia 2,000 saja. Mungkin kita dapat 3,000, kita keluar RM1 untuk orang, kita RM2,999. Yang penting RM1 itu untuk sedekah, RM1 itu untuk fakir miskin, RM1 itu untuk bulan tabung masjid, RM1 itu untuk bagi kepada orang minta nak buat masjid, orang minta derma nak buat tahfiz, orang minta derma nak perbesar jalan, orang minta benda nak buat baik, RM1 itu untuk orang nak pergi Mekah umrah, kita bagi RM1 untuk belanja di Mekah. Ibnu Sabil nama dia. Kita nak keluar pergi tempat lain, nama Ibnu Sabil, ataupun orang luar main singgah tempat kita, main pada petani singgah, kalau ustaz nak pergi Kuala Lumpur, kita tanya nak buat apa ni, saja nak pergi Kuala Lumpur, duit tak apa ada, kita bagi RM1 ke dah. Maka kita dapat RM3,000, kita keluar, kita sudah beramal dengan hadis tadi. Walaupun hanya keluar RM1, tak semestinya keluar RM1,000 1/3. Jadi duit gaji yang kita dapat, kalau nak bagi lebih gaji kita berkat bulan depan, bulan ni aku dapat gaji orang baca Yasin malam Jumaat, aku hantar bihun seorang sebungkus, buat kenduri sedekah ke depa. Depa baca Yasin malam Jumaat, dapat bihun aku, depa telan. Aku mudah-mudahan gaji depan dapat. Aku dah ada dusun derian aku dapat buat kenduri sedekah kepada orang. Mudah-mudahan derian tahun depan lagi banyak. Oleh kerana kita dapat derian sedekah, tak pernah kenduri, tak pernah duk kerja jual ambil duit, tak tahu tahun depan derian kita masa jadi bunga kera tendang, masa jadi buah tupai balas, tupai hak betul ada, tupai kepala hitam pun ada. Allah Ta'ala hantar orang tak ketahuan perjalanan derian kita, ataupun derian kita tak menjadi. Pasal apa? Pasal kita tak hidung masjid. Kuklah dah dapat hasil jual derian tu, aku nak belanja kawan roti canai sebiji, kopi os jawat, tak ada apa pasal. Maka dalam Sahih Muslim mengajar, kalau kamu nak rezeki murah, rezeki gaji yang kamu dapat, kena ada sekupang 2 RM1 untuk disumbangkan dalam kebaikan. Dalam surah Sabah Allah janji, siapa sumbang dalam kebaikan, aku ganti balik. Baik. Riba itu benda haram, zahirnya untung, sebenarnya dia rugi. Maka segala benda haram yang lain jangan kita tengok zahir saja. Untung aku ni untung dunia saja. Kalau dia benda haram, tetap dia menempah kerugian. Tak kira ada lain pada riba dan sebagainya. Jangan kita sentuh benda haram, duit orang kita ambil, tak betul, kerana kita menempah keburukan. Kita keluar pada masjid, kita balas kasut orang mahal, kita rasa syok, kasut dia RM10, kasut aku RM2. Jangan kita rasa untung RM8, sebenarnya kita menempah malapetaka. Kenapa? Kerana benda yang Allah tak suka, walaupun zahirnya untung, sebenarnya menempah malapetaka. Zahir benda yang zahirnya tak untung, tapi Allah suka, menempah kebaikan. Maka diajar jangan kita fikir dengan otak, dengan nafsu kita semata-mata, tapi kita kena ukur dengan ukuran agama. Baik, setelah kita menghadapi musibah, last sekali saya nak sebut, kita kena cari jalan supaya musibah itu penyebab kita dapat pahala dan naik darjat. Seorang ulama nama Imam Sya'bi, dia kata apa? Dia kata, saya bila menghadapi musibah, saya masih lagi boleh bersyukur dan bersabar kerana mengenang kepada 2-3 perkara. Yang ni yang saya nak tutup ceramah saya dengan isi ini. Ceramah tadi panjang sejam lah tu. Buat lama lagi, tuan-tuan berteruk, saya lagi teruk. Jadi dekat sejam pun kira okey lah. Yang penting kita dapat amal. Baik, ustaz ni ceramah panjang melilau, kata aku tak ingat apa satu. Dia kata, ingat hujung ni sudah. Dah awal tak ingat hujung. Ketika kita berjumpa dengan benda kita tak suka, yang lama musibah, sakit ke, demam ke, sakit jantung, lemah tinggi, darah tinggi, lemah jantung, gaut ke apa, kita kena cari jalan supaya dia penyebab kita dekat dengan Allah.
terhapus dosa, bertambah pahala, naik darjat. Macam mana cara dia? Ada seorang ulama salaf, dia kata, ketika aku berjumpa benda aku tak suka, aku lakukan 2-3 perkara supaya benda tak suka itu bertukar jadi kebaikan kepada aku. Yang pertama, doa. Jadi lagi banyak musibah kita dapat, lagi kerap doa kena baca. Baru ni PKP, anak kita pakai duduk balik cuti, duduk di rumah. Selalu duduk asrama, kita tak tahu perangai dia ke mana. Balik duduk di rumah, perangai dia kita susah hati. Yang dia tahu makan, tidur, TV, handphone. Pak susah hati. Anak aku lagu ni perangai aku banyak. Mak pun susah hati. Nak minta tolong masak tak mau, tolong basuh pinggan tak mau, kebaikan tak nampak. Nampak saat dia makan, lepas makan dia tidur, lepas dia tidur dia makin tengok TV, lepas tengok TV dia main handphone. Kita tak kacau, sampai subuh dia main handphone, tidur siang dia tidur. Susah hati kita. Jangan lupa berdoa untuk Allah perbaiki anak kita. Jadi ketika menghadapi musibah, doa kena rajin baca. Waktu berdoa banyak. Antara waktu doa paling bagus sebelum saat subuh. Tahajud jangan tinggal. Seminit 2 sebelum subuh masjid baca doa. Minta Allah makbulkan hajat kita dan selesaikan masalah kita dunia akhirat. Masalah peribadi, masalah suami isteri, masalah rezeki, masalah anak, masalah tempat kerja. Minta Allah tolong kita bila? Paling bagus sebelum subuh. Nama dia waktu tahajud. Waktu orang sedang tidur kita baca doa. Maka berdoa itu baik untuk kita tambah. Di antara doa yang saya baca tadi, kata Imam Asy-Sya'bi, aku menghadapi musibah, aku masih boleh sabar dan syukur kerana aku boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang berjumpa dengan benda dia tak suka, nama dia musibah, dia baca doa itu, Allah bagi 3 perkara. Yang pertama keampunan, yang kedua rahmat, yang ketiga petunjuk. Dalilnya dalam surah Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibatun, orang-orang yang apabila ditimpa musibah tak kira macam-macam. Dalam ayat sebelum tu kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sesuatu rasa takut corona kena kita, takut keburukan menimpa kita, takut sakit kena kita, macam-macam takut. Bi syai'in minal khauf wal ju' asal lapar, takut rezeki kita payah. Musim PKP kita nak beli barang pun payah. Supermarket ni tutup, sana tutup, nak beli spana pun kedai spana tutup. Kedai tutup, barang kurang, makanan tak apa ada, susah. Reti gadi ni laku sampai habis tak cukup. Mula-mula PKP dulu. Maka kita bimbang kepada kekurangan rezeki. Sekali pergi beli, dia beli banyak-banyak tahu, pergi berkulat roti dalam makan. Kita takut kekurangan rezeki dan makanan. Bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Kita takut kekurangan harta, barang naik lepas pada tu. Fee servis kereta sebelum tu murah, lepas pada tu mahal. Kita bimbang barang naik. Wa naqsin minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa, takut sakit, takut mati. Wa basyyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Macam mana dia dapat berita gembira? Alladzina idza asabatuhum musibatun, apabila Allah timpa musibah kepada mereka, qalu, dia baca inna lillah, sesungguhnya kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Siapa baca doa ni ketika berdumpak dengan benda dia tak suka, nama dia musibah, Allah bagi ulaika alaihim salawatun, Allah bagi keampunan, wa rahmatun, rahmat kasih sayang, balas kasihan, wa ulaika humul muhtadun, mereka itu orang dapat petunjuk. Maka ketika kita jumpa benda tak suka, kita terkena benda kita tak suka, baca yang tu. Kawan kita hutang tak mau bayar, kita sedang, oh dia hutang aku tak mau bayar, minta tak pernah bagi, pergi jumpa lari selalu, sedang sedih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat kepada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi 3 perkara tadi. Seorang perempuan nama Ummu Salamah radhiyallahu anha, sahabat Nabi SAW. Laki dia semenjak menikah sampai mati baik, tak ada orang. Bila laki dia mati, dia susah hati lah. Pasal apa? Laki aku paling baik dalam dunia, tak pernah jumpa seorang lelaki yang sebaik ini, tiba-tiba dia mati dulu pada aku. Maka dia jumpa Nabi SAW, Rasulullah ajak doa. Rasulullah kata baca doa ni, minta Allah ganti yang baik lagi. Dia kata tak ada orang dah baik mereka laki aku lah. Baca juga. Dia baca boleh menikah dengan Rasulullah terus, dapat laki paling bagus. Apa dia doa dia? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadis dalam Sahih Muslim.
Ya Allah, bagi pahala terhadap musibah yang menimpa aku dan gantikan untuk aku yang lebih baik daripada musibah itu. Dah musibah kena, minta pahala, dapat pahala, patut ganti yang lebih baik. Kalau orang hutang kita tak bayar, kita minta dapat pahala sebab sedih dia tak bayar hutang kita, minta Allah Ta'ala bagi rezeki yang lain, ganti lebih banyak daripada hutang dia tak bayar. Mungkin kita baca doa untuk orang bagi zakat dari kita, mungkin orang bagi sedekah dari kita, mungkin kita dapat projek yang lebih baik. Tak mustahil. Jadi dua doa ni kena ingat ketika menghadapi benda kita tak suka. Yang pertama, kata Imam Sya'bi, aku masih boleh bersyukur kerana aku boleh baca doa yang menyebabkan Allah bagi banyak anugerah ke aku. Itu yang satu. Yang kedua, kalau aku ditimpa musibah, aku masih lagi boleh bersabar dan bersyukur kerana apabila aku melihat kepada orang yang lebih teruk musibah daripada aku. Kita duk tengok orang atas baik daripada kita, kita rasa tak cukup. Kita tengok orang lebih teruk, kita rasa lega. Seorang pujangga mengatakan, aku menangis ketika berjalan kaki tanpa kasut. Pasal apa dia riau tanpa berjalan kaki ayam tak ada kasut? Kerana duit tak ada, nak beli kasut pasang pun tak mampu. Kasut Jepun nak RM2 pun tak mampu sebab terlalu susah. Dia kata, aku menangis ketika berjalan kaki tanpa kasut. Tiba-tiba tangisan aku terhenti apabila aku berjumpa dengan seorang manusia tidak berkaki. Aku sedih dah, kaki ayam. Tengok-tengok dia tak ada kaki terus, lega aku walaupun tak ada kasut kaki ada lagi. Pasal dia tengok orang susah, duk tengok orang senang pada dia rasa tak cukup besok. Maka Islam ajar dalam bab agama, tengok orang tinggi supaya kita nak tiru dia. Kita sembahyang 5 waktu sunat malah, tengok orang je sembahyang sunat supaya kita tiru. Kita baca Quran bulan puasa, tengok orang yang baca Quran bukan dekat bulan puasa, tiap-tiap hari, supaya kita nak tiru dia. Kita tidur maghrib subuh, tengok orang sembahyang tahajud 2 rakaat, supaya kita nak tiru dia. Dalam bab kebaikan, tiru orang yang tinggi pada kita. Dalam bab keduniaan, tengok orang yang lebih rendah pada kita. Hadis kata, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah pada kamu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan tengok orang lebih atas pada kamu. Fa innahu ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum. Bila kamu lihat orang lebih rendah pada kamu, menyebabkan kamu tak berasa lekeh nikmat yang Allah bagi pada kamu. Contoh macam mana? Contoh orang naik kereta buruk. Naik kereta buruk, tengok orang kereta baru, susah hati tu aku kerja lama mana tua pada dia, kadang umur sama dengan dia, dia pangkat tinggi, kereta mahal, aku duduk kereta buruk tu. Tengok orang kereta baru, kita susah hati. Kita tengok orang naik motor, kita senang hati. Walaupun aku kereta buruk, hujan turun, tak lencun. Dia tu naik motor lah. Tak boleh beli kereta macam aku, hujan turun lencun, panas merlit. Maka kita naik kereta buruk, tengok orang kereta baru, kita tak akan bersyukur, bahkan kita tamak. Kita rasa sedih kerana tak mampu nak kaya macam dia, nak hebat macam dia. Tengok orang naik motor, kita syukur banyak. Walaupun aku tak mampu beli kereta mahal, tapi aku ada kereta juga, hujan turun aku tak kena ayak. Orang naik motor, tengok orang naik kereta, dia rasa sedih. Dia jangan tengok naik kereta, dia tengok orang naik geret, dia rasa syukur. Walaupun aku hanya mampu beli motor, tak mampu beli kereta, tapi aku ada motor baik pada naik geret. Pergi mana tak ada peluh, orang naik geret, naik guan turun guan tak apa, tak kena kayu. Tapi kalau nak pergi tempat lain, kena kayu, peluh. Nak pergi jauh sikit, tak boleh, aku jalan tu. Aku walaupun naik motor nak pergi Sungai Petani boleh pergi, naik geret tak sampai Sungai Petani. Maka kita naik motor, kita rasa syukur bila tengok orang naik geret. Orang naik geret nak jadi syukur, kena tengok orang jalan kaki. Walaupun aku tak mampu beli motor, tapi aku ada geret, baik pada jalan kaki. Orang jalan kaki nak jadi syukur, kena tengok orang lumpuh. Aku jalan kaki pergi mana awan, nak beli geret tak ada duit, tapi aku masih boleh syukur kerana kaki aku boleh guna. Kawan tu ada kaki macam aku, tapi lumpuh, duk tidur atas katil 6 tahun dah tak bangkit. Orang lumpuh, jangan tengok orang jalan kaki. Orang lumpuh boleh bersyukur walaupun dia lumpuh. Tengok orang mati. Aku walaupun lumpuh tak boleh pergi mana, tapi boleh menyawa je, boleh telan nasi, boleh sembahyang 2 rakaat, boleh buat bekal pergi akhirat ni. Kawan tu mati dah, tak boleh balik ke dunia dah. Duduk kumuk batu nisan atas kepala dia. Orang lumpuh masih bersyukur tengok orang gila. Orang lumpuh masih bersyukur tengok orang mati. Maka kita duduk dalam nikmat, tengok orang bawah pada kita, kita akan syukur. Kalau kita tengok atas saja, kita rasa tak senang hati, duk fikir. Oh, sopa rumah aku harga 500, sopa jiran aku 1,500. Peti aku 1 tingkat, peti dia 4 tingkat. Pokok bunga aku murah, pokok bunga dia mahal. Okey, pokok bunga susah hati. Tidur tak boleh nak makan tak lalu lah. Pasal duk tengok orang besar, hak kita lupa.
Yang terakhir, yang ketiga, kata ulama, aku masih lagi boleh sabar dan syukur walaupun aku menghadapi musibah apabila aku melihat musibah itu dalam bab keduniaan tapi bukan dalam bab agama. Sakit bab keduniaan, duit hilang bab keduniaan, kasut hilang bab keduniaan, pangkat rendah bab keduniaan. Tapi bab agama tak sembahyang 5 waktu, tu musibah agama. Main judi, musibah agama. Bila benda haram dia tak tinggal, benda wajib dia tak buat, dia kena musibah agama lebih teruk daripada musibah dunia. Nabi SAW doa, minta kita rasa takut pada Allah sehingga jangan buat maksiat. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagi kat saya rasa takut kepada Engkau yang menghalang saya buat dosa maksiat, kerana dosa maksiat itu musibah agama. Di antara yang terkandung dalam doa khatam Quran, kita buka khatam Quran belakang ada doa tu, dan doa sambungan dia kalau tak silap ada berbunyi wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Kalau kena musibah agama, walaupun dunia dia hebat, dia lingkup. Walaupun dia kaya, dia akan jadi Qarun. Walaupun dia pangkat besar, dia akan jadi Fir'aun, dia akan jadi Abu Lahab. Kerana mereka kena musibah agama. Apabila tak kenal Allah, dalam masa yang sama tak buat yang benar Allah wajib, tak tinggal benar Allah haram. Dalam Sunan Tirmizi kata, mintalah kepada Allah kesejahteraan. Tidak diberikan kepada seseorang pemberian yang lebih baik setelah keyakinan itu daripada kesejahteraan. Pemberian yang paling bagus, keimanan kepada Allah. Lepas pada tu, sihat walafiat. Maka kita minta iman yang betul, iman yang kuat siang dan malam. Kita minta kesihatan, kesejahteraan siang dan malam. Dalam masa yang sama, jangan sampai kita terlibat dengan dosa, kerana dosa itu musibah agama. Jangan sampai kita tak buat benda wajib, benda agama. Ramai orang tinggal semayang, ramai orang tak puasa bulan Ramadan, tak kira PKP tak PKP, mereka duduk dalam musibah agama. Ramai orang keluar dari rumah tak boleh tutup aurat yang sempurna, duduk dalam musibah agama. Musibah agama teruk kerana Allah janji malapetaka dunia akhirat. Hidup dia tak berkat, hidup dia gundah gulana, hidup dia pura-purana. Dalam Quran kata, dalam surah Taha kata, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling daripada mengingatiku, daripada ajaran aku akan timpa dia kehidupan yang huru-hara, di akhirat lagi teruk. Maka kata ulama tersebut, kalau aku kena musibah, aku tengok musibah ini hanya dalam bab dunia, dalam bab hubungan aku dengan Allah tak terjejas, benda wajib aku masih boleh buat, benda haram aku masih boleh tinggal sekoteh-poteh, maka aku masih lagi boleh bersabar dan bersyukur kerana tak kena musibah agama. Ada orang boleh semayang tapi benda jahat dia tak boleh tinggal. Kenapa? Kerana perangai Abdullah bin Ubay, kepala munafikin. Munafik Abdullah bin Ubay semayang belakang Rasulullah tapi benci kat Rasulullah, ajaran buruk dia tak boleh tinggal. Kita kena himpun kat kita dua-dua. Benda baik kita buat, benda wajib kita buat, benda haram kita tinggal. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, meninggalkan benda haram jauh lebih susah daripada melakukan benda wajib. Baik itu ada orang semayang boleh tapi fitnah dia tak boleh tinggal. Benda-benda buruk dalam handphone dia tak boleh tinggal. Dia tengok benda tak elok dalam handphone, dia tulis benda tak elok dalam handphone, dia merapu dalam handphone, benda dosa dia buat dalam handphone dia. Kenapa? Semayang 5 waktu tak tinggal, puasa tak tinggal. Kerana melakukan benda wajib jauh lebih ringan, lebih senang daripada meninggalkan benda haram. Maka meninggalkan benda haram ni asas yang cukup penting, yang perlu kita usaha, kena doa siang dan malam. Anggota kita yang zahir, mata, telinga, tangan, kaki, mulut, kaki, semua jangan buat dosa. Hati kita jangan buat dosa. Dosa zahir, dosa batin kita jauhi, kita selamat daripada musibah agama. Maka orang yang duduk dalam musibah keduniaan, dia boleh kawal dan boleh perbaik diri dia selama mana dia masih tetap menjaga hubungan dengan Allah. Nak jaga hubungan dengan Allah, kena buat yang Allah suruh siang dan malam yang wajib, seperti sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kena tinggal yang Allah haram yang begitu banyak. Kalau dua perkara ni berjaya kat kita, sebenarnya kita duduk dalam nikmat, walaupun zahir kita duduk dalam musibah. Maka pastikan hubungan kita dengan Allah berterusan, ditingkatkan walaupun apa suasana kita berada. Kalau kita duduk dalam nikmat, kita syukur, kita dekat dengan Allah. Kalau duduk dalam musibah, kita sabar, kita dekat dengan Allah. Kalau kita duduk dalam taat, kita rasa taat ini anugerah Allah yang perlu aku hayati,
kita duduk dekat dengan Allah. Kalau kita terlanjur buat dosa maksiat, bila-bila masa boleh kena, kita cepat-cepat sedar dan bertaubat, kita duduk dalam golongan kekasih Allah. Jadi 4 sifat itu kena kat kita bila-bila masa 24 jam. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi ada manfaat. Saya minta maaf terlejak panjanglah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Sebelum saya menyerah kepada pengurusi, saya ada bawa satu kitab yang saya tulis. Satu doa harian daripada makin tidur sampai tidur kembali, dengan makna termasuk doa duha tadi saya baca sini. Ini saya tulis masa PKP. Ini ringkasan dia. Ringkasan dia boleh bulan poket. Dalam buku ringkasan ni ada doa masuk pasar. Siapa pergi ke pasar, market ikan, supermarket, pasar tani, pasar malam, pasar minggu, dia baca doa dalam buku ni, dia dapat 1 juta pahala. Hadis Imam Tirmizi dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Doa dia ringkas, ada makna sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk supermarket kah, masuk market ikan kah, pasar minggu ke pasar malam kah, tempat jual beli, kita baca doa di pasar, Allah bagi 1 juta pahala, ampunkan 1 juta dosa, angkat 1 juta darjat, bina 1 istana dalam syurga. Itu 4 anugerah Allah kepada orang yang baca doa di pasar. Ada dalam buku ni. Dan buku ni 1/3 daripada buku ni. Buku ni tebal dia 240 muka surat. Yang ni hanya 40 muka surat. Untuk budak kecil-kecil, doa ni ringkas sesuai kerana doa pendek-pendek. Hak panjang sikit ada dalam ni. Jadi buku ni saya tulis, dua-dua ni pada musim PKP, tak boleh mengajak orang, tulis buku. Jadi saya cetak dan saya edarkan kod-kod. Ada tuan-tuan nak baca doa daripada makin tidur sampai tidur. Doa pakai pakaian, buang pakaian, masuk rumah, keluar rumah, dengar anjing menyalak, dengar ayam berkokok, hujan turun, nak makan, nak tidur, naik kenderaan, semua doa ada di sini. Doa hamalan seharian. Nak masuk tandas, lepas keluar tandas, doa 24 jam dalam kehidupan seharian. Yang tebal ni RM20, yang nipis ni RM10. Jadi kalau tuan-tuan nak memiliki, saya akan tinggal kat Ustaz Yahoo ke kat kawan kita, boleh order daripada dia lepas pada ni. Kat saya ada dalam 20 buah, boleh dapatkan untuk kita baca ketika kita perlukan. Termasuk doa yang saya sebut tadi, doa antara azan dengan qamat, minta kesejahteraan dan sebagainya. Jadi doa gelisah ada sini. Mulut kita orang yang cakap benda mengarut, benda mampu, baca istighfar 100 kali. Ada hadis dalam ni. Jadi banyak amalan-amalan dalam ni yang saya petik bagi kita azkar. Kita ada tebal 700 muka surat lebih. Saya ringkaskan jadi 240 muka surat dan saya sebarkan supaya menjadi amalan kita. Dengan amalan-amalan sebegini, mudah-mudahan Allah Ta'ala pagang kita daripada musuh kita nama syaitan, musuh kita yang tak baik serta keburukan, dan Allah kontrol kita duduk dalam kebaikan 24 jam. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur dan saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.